Jadi sambil uli roti astagfirullah, sambil uli roti astagfirullah. Tu ketika beri garam pun sama, tabur garam astagfirullah. Ketika pecahkan telur, roti kan ada telur lah kan, pecahkan telur pun sama, letak astagfirullah. Bahkan ketika campur alunan gandum juga dilazimi dengan kalimah astagfirullah. Tanpa disedari, Imam Ahmad nampaklah perbuatan tersebut, mulut-mulut kami astagfirullahalazim, nampaklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Allah memberi kekuatan, inayah dan taufik hidayah kepada kita untuk sama-sama kita mendengar sedikit peringatan dan nasihat, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas pengorbanan baginda bersama para sahabat. Alhamdulillah, iman dan Islam sampai kepada kita pada hari ini. Sebelum tu nak tanya lah, apa khabar semua? Sihat Jadi musim-musim wabak ni, sama-samalah kita jaga kesihatan, ikut saranan KKM, MKN, supaya sama-sama kita berusaha untuk menghindarkan penyakit wabak ini. Dan insyaAllah kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah angkat wabak ni, hindar daripada muka bumi ni, insyaAllah. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkenaan tentang ayat Al-Quran surah Ali Imran, yang mana mungkin kebanyakan kita dah pernah dengar surah ini. Apapun ia sebagai satu bentuk peringatan kepada kita supaya kita terus menjadi makhluk dan juga insan ciptaan Allah Ta'ala yang lebih bertakwa di atas muka bumi ini. Surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bermaksud segeralah kamu kepada, yakni mengerjakan amal-amal kebajikan untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan. Wasari, bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kita membuat amal kebaikan, ila maghfiratin min rabbikum, supaya apa? Supaya kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan mendapat apa dia balasannya, apa dia habuannya, ialah syurga yang bidangnya ataupun yang keluasannya seluas langit dan bumi. Jannatin arduhas samawati wal ardh. Syurga ni adalah insya-Allah kita semua orang-orang Islam, orang beriman, destinasi akhir kita ialah syurga. Jadinya bila kita segerakan minta keampunan kepada Allah Ta'ala, maka kita minta ampun Allah Ta'ala dengan harapan, dengan rahmat Allah Ta'ala kita masuk ke dalam syurga, iaitu mu'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu beberapa ayat seterusnya di dalam surah Al-Imran ini menjelaskan berkenaan tentang apakah yang dimaksudkan dengan wasari'u ila maghfiratin. Macam mana nak segerakan tu? Ayat surah Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Yang pertama, ayat macam mana nak kejar wasari'u ila maghfiratin, yang pertama ialah yunfiku nafis sarra'i wad dharra, iaitu mendermakan harta pada masa senang dan susah. Kita ni tengah diuji pada zaman COVID-19 ni. Ada sebahagian kita yang mungkin terkesan dengan adanya wabak ni. Mungkin terkesan dari sudut kesihatannya, mungkin terkesan dari sudut hartanya,
Walau apa pun ayat ini menjelaskan supaya kita berusaha untuk menolong orang dengan apa yang kita ada. Kalau banyak, banyaklah kita tolong orang. Kalau sikit yang mampu kita tolong, kita tolong. Okey, kalau tak mampu kita tolong, lebarkan senyuman. Itu sudah memadailah. Yunfikuna fis sarra wa dharra. Kemudian wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas. Wal kazimin al ghaiza. Dan yang kedua ialah bagaimana kita cara nak wasari'u ila maghfirah, mempercepatkan minta keampunan. Yang kedua ialah wal kazimin al ghaiza, iaitu orang yang mampu menahan kemarahannya. Musim-musim Covid ni macam-macam lah kita dengar kan. Orang yang buat kluster tabligh, kemudian kita rasa nak marah dengan orang tabligh. Tapi ayat ini menjelaskan wal kazimin al ghaiza, orang yang mampu menahan kemarahan. Tenang-tenang aja. Dia tahu satu berita, maka tak terus percaya akan berita tersebut. Kenalah orang kata apa, kena cari balik sama ada berita itu sahih atau tak. Maka kita kena wal kazimin al ghaiza, tahan kemarahannya. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Okey. Inilah tiga. Yang ketiga ni ialah bagaimana kita nak mempercepatkan minta keampunan, ialah kita maafkan kesalahan orang lain. Mungkin pada zaman-zaman silam kita ada buat salah dengan orang, kita minta maaf. Sama juga mungkin ada kawan-kawan kita yang lalu buat salah dengan kita, mereka minta maaf dan kita maafkan. Bak kata Ustaz Emilio kata, kita hidup ni sebab nak Allah sayang kita. Jadi kita kena sayang orang lain juga, dengan cara memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan ingatlah bahawa Allah mengasihi orang-orang yang buat perkara yang baik-baik. Okey, itu ada 3 wasari'u ila maghfiratin. 3 perkara yang kita buat, kita boleh mempercepatkan untuk mendapatkan keampunan pada Allah Ta'ala. Dan Allah tambah lagi pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maksudnya, ni yang keempat. Ni yang keempat. Bagaimana cara kita nak wasari'u ila maghfirah, mempercepatkan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Kita nak kejar habuan tu, nak kejar syurga tu. Yang keempat ialah walladzina idza fa'alu, dan juga apabila orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji lah, yang teruk lah, maksudnya buat jahat lah, atau menganiaya diri sendiri. Kemudian apa dia? Au zalamu anfusahum zakarullah, dan mereka mempercepatkan, mereka ingat pada Allah Ta'ala. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon ampun terhadap kesalahan dan maksiat yang mereka buat terhadap Allah Ta'ala. Okay, ini yang keempat. Macam mana kita nak wasari'u ila maghfirah, mempercepatkan, segerakan kita minta keampunan. Yang keempat dengan cara kita mohon ampun, taubat pada Allah Ta'ala. Yang ke atas tu urusan kita dengan manusia. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, urusan manusia, kita tolong orang. Kemudian wal kazibina al ghaiza, kita tahan marah dengan orang. Kemudian wa afina 'anil nas, kita memaafkan kesalahan orang dengan orang juga. Tapi yang keempat, antara kita urusan dengan Allah Ta'ala. Jadi inilah yang paling besarnya sekali, kerana hidup kita tidak lain tidak bukan adalah kerana Allah Ta'ala. Kita mohon ampun. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Sebab apa? Sebab tak ada yang boleh ampunkan dosa kita ni melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena ingat tu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka juga, ni syarat antara syarat taubat. Antara syarat taubat ialah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji, maksiat yang telah mereka lakukan itu, sedang mereka tahu apa akibatnya dan salahnya perbuatan mereka tersebut. Ini syarat taubat. Bila kita dah minta ampun Allah Ta'ala dengan kesalahan yang kita buat, maksiat kita buat, nak Allah terima kita punya taubat, kena azam janganlah buat kesalahan tu lagi. Itu syarat taubat. Okay?
Jadi ada perkara yang menarik perhatian kat sini selain daripada wasari'u ila maghfirah, iaitu bagaimana kita nak mempercepatkan ampun pada Allah Taala. Yang perkara yang saya nak sentuh di sini ialah fastaghfaru li dzunubihim, meminta ampun kepada Allah Taala tentang dosa kita. Sebab saya teringat ada satu kisah, mungkin kisah ni anak-anak pelajar madrasah dah biasa dengar. Saya selalu cerita tentang kisah ni, tentang fastaghfaru li dzunubihim ataupun istighfar memohon ampun Allah Ta'ala. Ada satu kisah yang saya ingat, kisah salafus soleh, kisah yang menceritakan berkenaan tentang makbulnya hajat atau makbulnya doa dengan beristighfar. Makbulnya hajat, makbulnya doa dengan istighfar. Daripada kitab Manaqib Imam Ahmad. Kisah inspirasi ini dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa dia ni? Siapa ni? Dia adalah salah seorang daripada 4 mazhab yang tersalah, Imam Hanbali. Okey. Dia ni adalah merupakan murid pada Imam Asy-Syafi'i lah. Okey. Di saat-saat akhir kehidupannya, Imam Ahmad bin Hanbal ni menceritakan, pada satu pun bagilah tumpang kan. Sila selesaikan diri anda meskipun tempat saya ini agak kecil. Maksudnya dah masuk rumah, dia cakap macam tu lah. Sila selesakan diri anda. Sahut Imam Ahmad, baiklah, terima kasih wahai anak muda. Kemudian Imam Ahmad masuk dan duduk di belakang penjual roti yang sedang buat roti. Dia duduk lah, Imam Ahmad duduk, tapi yang penjual roti tu tengah uli roti. Dengan tetap tidak memperkenalkan dirinya siapa. Maksudnya Imam Ahmad duduk, dia tak kenalkan diri mau siapa. Dia saya Muhammad, tak. Dia duduk dalam keadaan senyap lah. Kemudian tukang buat roti itu masih lagi buat roti. Sepanjang Imam Ahmad berada di belakang penjual roti tersebut, beliau mendapati satu keunikan pada diri pemuda yang jual roti ni. Penjual roti ini mempunyai perilaku khas. Apa dia? Jikalau Imam Ahmad mengajak berbicara, nak ajak cakap, nak ajak bual, maka akan dijawabnya. Maksudnya menjawablah. Kalau ada Imam Ahmad tanya, ada jawab. Kalau tidak, dia akan terus membuat adunan roti sambil menyebut istighfar. Astaghfirullah. Sambil uli roti, astaghfirullah. Sambil uli roti, astaghfirullah. Tu, ketika beri garam pun sama. Tabur garam, astaghfirullah. Ketika pecahkan telur, roti kan ada telur lah kan. Pecahkan telur pun sama, letak astaghfirullah. Bahkan ketika campur adunan gandum juga dilazimi dengan kalimah astaghfirullah. Tanpa disedari, Imam Ahmad nampaklah perbuatan tersebut, mulut-mulut kekamin astagfirullahalazim, nampaklah. Selepas beberapa ketika, Imam Ahmad bertanya, wahai anak muda, sejak dari tadi aku menyaksikan engkau ini sentiasa melazimi istighfar. Dalam apa juga tindakan dia istighfar. Kemudian Imam Ahmad pun tanya lagi, dah berapa lama kamu melakukan amalan ini? Kemudian pemuda yang buat roti tu jawab, oh sudah lama Syekh, sudah hampir 30 tahun saya jual roti, dan semenjak awal tu saya lazimi istighfar. Dengan nada yang sedikit teruja, Imam Ahmad bertanya, teruja lah, dia buat amalan tu tanpa berhenti selama 30 tahun. Kerja dia uli roti, jual roti saja. Dengan nada sedikit teruja dan terkejut, Imam Ahmad bertanya, apa yang kau dapat dengan istighfar ni? Lalu pemuda tu menjawab, wahai pakcik tua dia panggil kan, sebab tak kenal lagi. Semenjak saya mengamalkan istighfar dalam setiap kehidupan saya, dalam setiap tindakan saya, maka tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti Allah Ta'ala akan makbulkan. Dia kata setiap kali setiap kali yang dihajat, Allah akan makbulkan. Dengan amalan istighfar yang istiqamah lah, yang tak berhenti tadi. Hampir semua yang saya minta darinya akan diperkenankan. Apa yang saya minta dengan Allah, yang perniagaan maju, perniagaan saya maju. Apa yang saya minta dengan ada isteri yang solehah, Allah beri isteri yang solehah. Dan anak-anak yang ramai, Allah juga beri anak-anak yang ramai. Ini semua permintaan dia Allah kabulkan. Sambung beliau lagi, kerana saya yakin dengan pesanan baginda Nabi Muhammad SAW, sesiapa yang jaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya pada setiap kesusahan, pada setiap semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Diingat tentang pesanan Nabi ni, siapa yang lazimi istighfar, Allah akan keluarkan jalan kesusahan, Allah akan tambahkan rezeki. Diingat pesan Nabi.
Jadi Imam Ahmad ni dengar dengan penuh teruja lah. Lalu pemuda tu sambung kembali jawapannya, semua yang aku nak Allah dah makbulkan, kecuali satu yang belum Allah makbulkan. Agak apa dia? Kan? Imam Ahmad lantas bertanya, apakah hajat itu wahai anak? Kan? Wahai anak muda, apakah hajat itu wahai anak muda? Kan? Jawab pemuda itu, agak apa? Satu-satunya hajatku yang belum Allah Ta'ala makbulkan ialah aku nak mempertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Kan? Lantas dengar tu je Imam Ahmad kata Allah Akbar. Takbir lah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kan? Allah dah gerakkan aku dari Baghdad ke kota Basrah ni, musafir ke kota Basrah, tanpa aku ketahui apakah tujuan aku kemari. Dia ikut gerak hati je, rasa nak musafir ke Basrah, pergi Basrah, pergi ke Basrahan. Ternyata ini semua adalah berlaku adalah kerana istighfarmu, iaitu istighfar pemuda itulah yang jual roti tu. Istighfarmu telah menggerakkan aku ke sini. Aku dengar ucapan tu, penjual roti tu terkejut lah. Terkejut, terkejut. Lalu dia ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seraya memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad bin Hanbal yang kini ternyata berada dekat depan mata dia. Kan? Dia nak jumpa. Hajat dia semua dah makbul. Sebab apa? Sebab dia buat istighfar 30 tahun tanpa berhenti. Kemudian satu hajat makbul nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan takdir Allah Ta'ala, Imam Ahmad musafir kota Basrah dapat jumpa. Benarlah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang memperbanyak istighfar, yakni mohon ampun kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah akan menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kita tak tahu banyaknya dosa yang kita dah buat, secara sedar ataupun secara tak sedar. Dosa dengan manusia, dosa dengan makhluk yang lain, binatang, dosa dengan Allah Ta'ala terutamanya. Banyak dosa yang kita buat. Lagi-lagi ni zaman langit terbuka. Mungkin kita tak sebut tapi tangan kita tulis. Takut-takut ada dosa berangkai kita buat kita tak sedar. Jadi banyak dosa kita. Sebab tu lah kita kena biasa lazimi istighfar. Saya pesan kepada anak-anak madrasah yang tengah hafal Quran ni, saya pesan kena banyakkan istighfar setiap kali kamu nak menghafal. Kerana apa? Kerana nak menghafal ni bukan satu kerja yang mudah. Payah. Dan ada rezeki kamu mudah menghafal hari tu mudah. Kadang ada rezeki kamu susah nak menghafal. Jadi kena berbanyakkan istighfar. Itu bagi pelajar madrasah yang tengah menghafal Al-Quran. Sama juga macam kehidupan kita yang lain. Kalau yang tengah belajar universiti, tengah buat kajian, seumpamanya mungkin kamu rasa satu masa kamu stuck, kamu tak tahu nak buat apa, maka kat situlah perlunya kita beristighfar pada Allah Ta'ala, memoga Allah beri jalan keluar. Sama juga kita yang tengah bekerja, kadang tengah mencari rezeki, buntu, tak tahu nak cari rezeki kat mana musim Covid ni kan. Banyakkan istighfar, moga-moga Allah keluarkan atau berikan, Allah tunjukkan jalan keluar pada setiap kesusahan yang kita ada. Bagi pesanan ni bukan hanya untuk semua, lebih untuk pesanan untuk saya sendirilah. Banyak silap ni supaya kita sentiasa beringat akan banyaknya dosa kita. Kita nak masuk syurga. Bila nak masuk syurga, kita tak naklah adanya dosa-dosa yang menyebabkan kita boleh masuk api neraka. Okey, wallahu alam, itu saja. Terima kasih kerana beri perhatian, dan moga-moga sedikit ingatan ni dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Terima kasih kerana menonton. Teruslah subscribe channel Madrasah untuk mendapatkan tazkirah, peringatan dan info-info yang berkaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.